Hai guys, bersama aku lagi Faizanal. So aku pasti sekarang ni mungkin dah ramai pengguna iPhone yang upgrade kepada iPhone 14 series yang terbaru. Lagi-lagi untuk yang model Pro lah, memandangkan Apple bagi banyak juga upgrade kalau nak bandingkan dengan iPhone yang sebelumnya. Cuma untuk yang iPhone 14 biasa tu macam tak berbaloi untuk korang upgrade kalau korang pengguna iPhone 13 series. But kalau korang daripada iPhone 11 series, 10s series, 10, 8, 7 apa semua, yes, 14 dan juga 14 Plus adalah iPhone yang termurah dan juga terbaru yang korang boleh dapatkan di pasaran Malaysia sekarang ni dengan harga yang agak tinggi jugalah actually kan. In fact, aku juga berpeluang untuk menjadi antara pengguna iPhone 14 Pro Max terawal di Malaysia sebab smartphone ni aku dapatkan daripada Singapura. So harga dia mungkin lebih keras lah daripada harga biasa sebab ini aku dapat harga scalper. So setelah hampir sebulan aku gunakan 14 Pro Max ni, mungkin ada yang masih tertanya-tanya jugalah apa beza sebenarnya dengan iPhone 13 Pro Max yang dilancarkan pada tahun lepas. Beza sangat ke sampai kita perlu upgrade ataupun mungkin tak perlu pun upgrade kepada 14 Pro Max, just gunakan je 13 Pro Max pada tahun lepas dah cukup padu. Menjawab persoalan tu, aku akan kongsikan perbandingan yang lebih detail tentang 13 Pro Max dan juga 14 Pro Max untuk korang semua tahu apakah perbezaan yang paling ketara dan juga berbaloi atau tidak untuk upgrade kepada iPhone 14 Pro Max yang terbaru ni, okey? Tanpa buang masa lagi, let's talk about it. Yang pertama sekali dari segi rekaan. So kalau kita tengok kedua-dua smartphone ni memang sama je actually, dia punya form factor masih menggunakan rekaan yang berkotak, and dia punya material pun sama, stainless steel, back glass and flat screen apa semua. Cuma perbezaan yang paling ketara antara kedua model ni adalah saiz untuk bonggol kamera tu sendiri. Walaupun kedudukan kamera tu sama, cuma saiz sensor tu lebih besar berbanding dengan 13 Pro Max, membuatkan kita kena gunakan casing yang berlainan. Tak boleh gunakan casing yang sama macam 13 Pro Max pada 14 Pro Max. Untuk casing yang aku gunakan ni pun korang boleh dapatkan dekat bahagian komen, aku letak link pembelian kat situ. So dari segi warna pun memang nyata berbeza daripada 13 Pro Max. So 13 Pro Max ada pilihan warna biru, but untuk 14 Pro Max dah tak ada pilihan warna biru, hanya pilihan warna baru iaitu deep purple. In fact, untuk pilihan warna lain pun sedikit berbeza sahaja berbanding dengan 13 Pro Max. So kalau korang nak menampakkan bahawa 14 Pro Max tu adalah iPhone yang baru, korang nak kena dapatkan warna yang baru iaitu deep purple. Tapi kalau korang gunakan casing yang menutup warna tu, aku rasa pointless lah untuk korang dapatkan warna baru. Just pilih je warna apa yang korang nak kalau korang suka gunakan casing yang menutup warna tu. In fact, kedua model ni masih ada IP68 water and dust resistant dan berat yang sama sahaja iaitu 240 gram. Selain itu juga apa yang aku perasan adalah kedudukan button tu sedikit berbeza sahaja. Walaupun masih sama je, kat bahagian kanan ada power button, kiri ada volume button, cuma untuk dia punya jarak tu sedikit berbeza. Seterusnya pada bahagian display screen, dan ini adalah perbezaan yang paling ketara sekali antara 13 Pro Max dan juga 14 Pro Max. Yes, walaupun dia menggunakan display screen yang sama iaitu Super Retina HDR OLED yang bersaiz 6.7 inci jenis flat dan masih mengekalkan ProMotion 120Hz, cuma dia punya display untuk 14 Pro Max kali ni memang nyata berbeza sebab tak ada lagi notch dan digantikan dengan Dynamic Island iaitu punch hole camera berbentuk pil yang memang besar gila saiz dia untuk 14 Pro Max ni. So ini adalah keunikan dan juga hype yang Apple letakkan pada 14 Pro Max yang tak ada pada 13 Pro Max, which is kalau korang nak rasai pengalaman baru dari segi software optimization dengan Dynamic Island, yes, korang nak kena cuba 14 Pro ataupun 14 Pro Max baru korang akan rasa kelainan yang memang lebih memudahkan pengguna dari segi penggunaan aplikasi Apple sendiri macam Maps, Apple Music dan banyak lagi aplikasi yang memang integrasi dengan Dynamic Island tu, membuatkan something new lah untuk pengguna iPhone sendiri. Dan dari segi resolution pun ada sedikit berbeza dari segi numbers. Untuk dia punya kecerahan pun memang 14 Pro Max antara smartphone yang paling cerah sekarang ni iaitu mencecah 2000 nits of brightness. Kalau compare to 13 Pro Max memang rendah lagi lah dia punya nits of brightness. Benda ni penting untuk penggunaan dekat outdoor. Cumanya bila dah kecerahan mencecah 2000 tu, dia punya ketahanan bateri mungkin kurang sikit. In fact, untuk 14 Pro Max pun ada features baru iaitu Always On Display yang tak ada pada 13 Pro Max. Dan benda tu pun memang akan makan lebih banyak bateri daripada biasa. Aku enjoy juga sebenarnya gunakan semua features baru, cuma sometimes aku rasa tak guna, aku akan disable. Tapi kalau aku rasa nak guna, aku akan enable untuk segala features baru 14 Pro Max tu. Lagi-lagi untuk Always On Display dan juga dia punya kecerahan tu, aku akan cuba limitkan sebab aku akan buat manually brightness instead of auto brightness. Ya, itu adalah antara kelainan yang paling ketara sekali lah antara 14 Pro Max dan juga 13 Pro Max dari segi display screen tu sendiri. Dan aku rasa aku prefer lah display screen untuk
14 Pro Max sebab dia ada kelainan yang nyata berbeza daripada iPhone sebelumnya yang just gunakan notch saja. Cuma dari segi paparan untuk main game dan juga tengok video tu, aku masih rasa kurang sikit lah untuk 14 Pro Max sebab dia macam ada gangguan, something yang mengganggu mata aku bila tengok video tu. Dia macam ada gap kan antara punch hole kamera dan juga skrin bahagian bingkai atas tu. Seterusnya untuk bahagian prestasi, antara iPhone 13 Pro Max dan juga 14 Pro Max menggunakan 6GB RAM yang sama tapi chip yang berbeza. So untuk 13 Pro Max menggunakan A15 Bionic yang masih berkuasa sampai ke hari ini, manakala untuk yang 14 Pro Max menggunakan A16 Bionic yang lebih berkuasa sikit berbanding dengan A15 Bionic tadilah. Setakat hari ini bila aku dah lenjan kau-kau kedua smartphone ni dalam masa 1 bulan untuk main game, buat kerja dan sebagainya, aku boleh katakan yang tak ada perbezaan ketara pun antara performance untuk 14 Pro Max dan juga 13 Pro Max in terms of real life usage. But mungkin dari segi numbers on benchmark tu ada beza lah, tapi aku tak rasa yang dia boleh convert kepada real life usage sebab mungkin jarak usia antara kedua model ni dalam masa 1 tahun saja. So that's why untuk performance wise tu tak ada beza yang ketara antara 14 Pro Max dan juga 13 Pro Max. Kalau korang nakkan sebuah phone yang masih perform lagi untuk main game, buat kerja yang berat-berat apa semua, 13 Pro Max masih padu lagi untuk nak digunakan pada tahun ni dan at least dalam masa 2 tahun mendatang lagi. Perbezaan ketara pun mungkin dari segi ketahanan bateri pada 14 Pro Max ada kurang sikit lah berbanding dengan 13 Pro Max. Yelah, kita tahu ada features baru macam always on display, 2000 nits of brightness lagi dan dynamic island apa semua. So itu membuatkan dia akan makan bateri lebih sikit berbanding dengan 13 Pro Max yang tak ada features baru tu. In fact, untuk yang always on display dia pun dalam masa 1 malam aku biarkan, aku tak guna apa-apa, aku disable wifi, buka flight mode dan aku just enable always on display dia saja, drop lebih kurang dalam 10 to 11% bateri untuk overnight punya always on display. So itu something yang aku tak expect juga. Banyak dia drop tu sebenarnya. Yes, benda ni normal lah untuk mana-mana smartphone before this Android yang ada always on display yang akan drop bateri dia, tapi aku rasa macam banyak juga drop 11% tu actually untuk sebuah smartphone. Sebab pengalaman aku dengan Samsung, aku rasa less than 10% je kan untuk dia drop always on display dia. But untuk iPhone banyak kalau lebih 10% tu. So itu something yang aku rasa mungkin dalam next update iOS 16 akan perbaiki lagi dari segi battery consumption untuk iPhone 14 Pro Max kalau compare to 13 Pro Max. Untuk bahagian pengecasan, aku tak dengar apa-apa Apple sebut mengenai upgrade untuk pengecasan pantas dia. Cuma apa yang kita boleh jangkakan, tahun depan mungkin Apple akan bertukar kepada USB-C port sebab sekarang ni 14 Pro Max masih dengan Lightning port dan ini mungkin iPhone terakhir dengan Lightning port dan dia masih menyokong USB PD sehingga 27 watt lebih kurang macam tu dan masih ada MagSafe 15 watt. Ya, itu something yang kita boleh expect lah dengan 14 Pro Max, which is tak ada upgrade in terms of fast charging dia. Masih benda yang sama je macam 13 Pro Max. Yang terakhir sekali adalah pada bahagian kamera. Walaupun secara fizikalnya nampak sama saja kamera kedua model ni, tapi sebenarnya special untuk 14 Pro Max, Apple meletakkan kamera sensor yang baru iaitu 48 megapixel. Ini adalah kamera terbesar sekali lah untuk sejarah iPhone. Before this semuanya 12 megapixel saja kan, tapi kali ni Apple meletakkan kamera sensor yang baru dan untuk yang ultrawide dan juga telefoto masih sama dengan 12 megapixel. Ada lagi ada sensor dan flashlight yang baru iaitu Adaptive True Tone flashlight. Berbeza daripada 13 Pro Max flashlight yang biasa. So itu adalah antara upgrade dari segi physical hardware untuk 14 Pro Max berbanding dengan 13 Pro Max. Manakala untuk bahagian software memang ada features baru untuk bahagian kamera dan juga video. Antaranya adalah Photonic Engine untuk korang capture gambar dengan lebih sharp dan low light pun ada improvement berbanding dengan iPhone sebelumnya. Untuk bahagian video, ada features Action Mode untuk korang capture video dengan lebih stable daripada biasa. So bila aku buat comparison dengan iPhone 13 Pro Max punya video memang nyata berbeza gila guys. So aku rasa macam menggunakan gimbal pada iPhone 14 Pro Max aku. Cumanya dia akan ada crop sikit lah video tu dan resolution pun limit sampai 2.8K sahaja, 60 fps, tak sampai 4K pun untuk action mode. Aku jangkakan dalam next model iPhone 15 Pro nanti mungkin ada upgrade lagi lah in terms of resolution support untuk action mode sampai 4K mungkin. Dan pada 14 Pro Max pun masih tak ada lagi 8K video. So dia punya limit memang sampai 4K 60 fps saja untuk video biasa. So perkara ni aku rasa ramai juga pengguna Android yang persoalkan kenapa iPhone 14 Pro Max yang berharga mencecah RM8,000 tapi tak ada 8K video support. Manakala untuk phone Android sekarang ni harga RM2,000-3,000 pun dah dapatkan 8K video support. So jawapan aku untuk personally, aku rasa benda tu tak perlu pun sebab kebanyakan masa memang aku akan record sampai 4K 60 fps saja. Even orang yang aku kenal pun kebanyakan tak record sampai 8K pun. Diorang record memang 4K saja. Dan 4K pun bukannya satu keperluan untuk orang biasa. In fact, kalau orang yang content creator mungkin dia akan go through 4K video. Tapi untuk orang biasa just nak rakam IG story apa semua,
1080p pun dah cukup memadai sebenarnya. Ini kan lagi 8K video. So 8K video lebih kepada professional videographer, dan aku tak rasa professional videographer akan rekod gunakan smartphone. So diorang akan prefer gunakan kamera yang mahal untuk shoot something lah. So benda ni dia lebih kepada ada okay, tak ada pun okay juga sebenarnya. But in terms of feature proof, mungkin 8K video ni adalah something yang kita kena concern juga. Sebab dulu kita rasa yang 720p tu pun dah cukup okay kan, tapi sekarang ni kita rasa yang 720p tu rasa macam tak cukup baik lah untuk mata kita nak tengok kan. Dan sekarang ni paling minimum pun 1080p kan, dan 4K tu adalah the best resolution yang kita boleh dapatkan untuk nak tengok video ataupun kita nak rakam pada sebuah smartphone sekarang ni. So ini kan lagi 8K video. So mungkin dalam masa 5-6 tahun nanti baru kita akan gunakan dengan sebaik mungkin 8K video tu. Berbalik pada perbandingan antara kamera 13 Pro Max dan juga 14 Pro Max, ada beza ke hasil gambar dia pada kedua-dua smartphone ni? Yes, memang ada perbezaan yang ketara antara warna yang dihasilkan daripada 14 Pro Max dan juga 13 Pro Max. Apa yang aku perasan, warna yang dihasilkan daripada kamera 14 Pro Max dia lebih capture kepada warna situasi yang betul lah. Tapi sometimes aku nampak yang warna daripada 14 Pro Max lebih kepada kekuningan. Tapi untuk 13 Pro Max, warna dia nampak lebih smooth, and dia punya HDR pun tak apa nak naik sangat. Tapi 14 Pro Max HDR dia memang kau naik gila, sampai texture kat muka tu daripada biasa dia naikkan lebih sikit kan. So itu something yang aku perasan lah untuk 14 Pro Max. Manakala untuk night mode pun memang ada beza yang ketara juga. 14 Pro Max nampak lebih better sikit, cuma sometimes aku nampak tak ada perbezaan yang ketara sangat dari segi night mode fotografi. But of course 14 Pro Max dengan Photonic Engine, dia punya details tu lebih baik lagi-lagi untuk night mode dan juga gambar yang ada banyak texture. So itu something yang mungkin aku nampak secara jelas perbezaan kamera 14 Pro Max dan juga 13 Pro Max. Pada bahagian gambar manusia, aku nampak yang kulit tu lebih kepada soft lah untuk kamera 13 Pro Max. Manakala 14 Pro Max dia punya color tu lebih kepada sharpen yang memang lebih details daripada 13 Pro Max. So itu adalah antara kelebihan untuk 48 megapiksel kamera utama iPhone 14 Pro Max. So memang ada beza antara megapiksel rendah dan juga megapiksel yang tinggi. So bila megapiksel yang tinggi ni, dia punya resolution gambar tu akan lebih baik lagi dan juga lebih berkualiti. Cuma itulah kadang-kadang aku rasa annoying sikit lah dengan kekuningan warna yang dihasilkan daripada kamera iPhone 14 Pro Max. Kalau nak bandingkan dengan 13 Pro Max, warna dia lebih nampak balance, tak ada over sangat kuning tu. Mungkin faktor iOS 16 untuk 14 Pro Max tak optimise lagi dengan kamera 48 megapiksel dia. So before this pun kita dengar ada isu tentang video bergegar apa semua kan. So untuk unit aku memang tak ada isu video bergegar. Dan kalau nak cakap pasal video, memang aku rasa isu sedikit tentang videografi untuk 14 Pro Max. Aku dah try untuk capture video masa dalam flight. Bila aku gunakan 13 Pro Max, aku nampak macam okey je tau, senang nak fokus. Tapi bila aku gunakan 14 Pro Max, aku nampak fokus tu memang susah gila. Aku tak sure sebab apa. Sama ada sensor ataupun software optimization dengan kamera tu sendiri. So yeah, something weird dekat situ. But lain-lain tu memang tak ada isu. Aku rasa in terms of videografi lebih kurang sama untuk video biasa. Lagi-lagi untuk action mode dia memang nyata berbeza dan juga jauh lebih stabil daripada kamera video biasa daripada 13 Pro Max. So itu something yang aku agak wow juga masa aku try kan. Sebab bila aku try pegang and aku berlari berjalan semua, tak nampak shaky langsung guys iPhone tu. So yeah, agak wow. Cuma itulah, aku rasa aku tak kerap gunakan action mode video pada 14 Pro Max unless kalau aku buat aktiviti macam berlari ataupun maybe aku nak pergi travel mana-mana ke. So action mode tu mungkin ada kegunaan. Tapi untuk hari biasa ni, pergi kerja, balik kerja and shoot anak, shoot apa-apa kat luar, aku tak gunakan action mode pun. Aku just gunakan video biasa saja. So ya, itu bergantung pada penggunaan masing-masing juga. Tapi menarik lah the features baru tu kan. Of course kita ada benda baru berbanding dengan 13 Pro Max yang tak ada action mode tu. Lain-lain tu cinematic mode ada 4K 30 dan juga 24 FPS. Yes, finally kita boleh shoot dengan resolution yang lebih tinggi. Benda ni aku rasa lebih sesuai untuk orang yang memang nak shoot video makan ke, untuk video macam drama apa semua kan. So berbanding dengan 13 Pro Max just 1080p saja. Ya, itu something yang memang ada improvement yang besar juga dari segi videografi dan juga fotografi. So depends pada korang nak jenis gambar macam mana, warna macam mana. Untuk 13 Pro Max dia lebih natural tapi soft. Warna dihasilkan pun nampak lebih stable, cuma dia tak sharp sangat berbanding dengan 14 Pro Max. Lebih sharp, lebih details dan juga warna kekuningan yang kadang-kadang
kadang-kadang tu melampau sikit, tapi kadang-kadang tu nampak just nice je bagi aku. Dan antara lain lagi perbezaan antara kedua-dua smartphone ni adalah safety features. So ada safety features baru untuk 14 Pro Max, iaitu crash detection, which is benda ni memang akan membantu korang kalau situasi yang getir macam accident motor, accident basikal ke, accident kereta dan sebagainya. Tapi baru-baru ni ada isu sikit tentang crash detection pada iPhone 14. Aku dengar yang benda tu detect masa orang tu naik roller coaster. So aku macam risau juga, macam kalau aku naik roller coaster nanti kan, maybe benda ni akan menjadi satu isu untuk aku dan juga pihak polis, tiba-tiba dah auto call ke apa kan. But yeah, itu something yang mungkin diorang akan perbaiki nanti. Features untuk crash detection ni memang tak ada lah pada 13 Pro Max, dihaskan untuk iPhone 14 series saja dan juga Apple Watch yang baru. Lain-lain tu macam emergency SOS via satellite memang kita tak boleh gunakan di Malaysia lah, hanya di US dan juga Kanada saja. Itu saja antara sedikit sebanyak perbezaan yang paling ketara antara iPhone 13 Pro Max dan juga iPhone 14 Pro Max yang korang semua perlu tahu. Kalau ada info tambahan yang aku terlepas dalam video kali ini, korang boleh kongsikan saja dan tambah dekat bahagian komen untuk semua orang tahu, juga kongsikan pada semua orang tentang apakah perbezaan ketara antara 14 Pro Max dan juga 13 Pro Max untuk korang decide sendiri mana satu iPhone yang sesuai untuk korang. Dan kalau korang tanya aku, berbaloi ke untuk upgrade kepada 14 Pro Max? Bagi aku, yes. Untuk orang yang macam aku nakkan something yang baru pada iPhone, macam kamera 48 megapixel, ada action mode video, dan paling penting sekali adalah dia punya dynamic island ni membuatkan aku rasa berbeza lah daripada iPhone yang aku gunakan sebelum ni. Untuk 13 Pro Max ni aku rasa lebih kurang sama je macam 12 Pro Max, cuma yes, dia punya promotion 20Hz je, the reason kenapa aku beli. But untuk yang 14 Pro Max, the reason kenapa aku beli adalah kamera, video dan juga dynamic island. Itu je, lain-lain tu tak ada. Dan of course harga tu kena compromise jugalah. Itu benda yang korang kena decide sendiri. Kalau tak ada bajet, jangan paksa diri, beli apa yang mampu. So aku rasa kalau korang masih gunakan 13 Pro Max, gunakan saja. Kalau korang ada bajet, why not upgrade. Tapi kalau korang rasa macam tak perlu, just tunggu 15 Pro Max, aku rasa more valuable. So guys, aku rasa itu saja yang aku dapat kongsikan mengenai 13 Pro Max dan juga 14 Pro Max. Korang boleh kongsikan pendapat korang dekat komen. Dan terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Sampai berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Besar, dunia bonggol kamera makin besar. Cuma design masih sama. Tu je.